Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wazari Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya nak cerita tentang kamera pertama. Kamera pertama ni maksudnya ada ramai orang tanya kan, kalau bang saya nak beli kamera ni, kamera apa yang bagus So benda ni sebenarnya susah nak cakap sebenarnya. Susah nak cakap kenapa? Kadang-kadang kita kena tahu kita beli kamera tu untuk apa kan. Sebab ada setengah orang kata kalau kita ada duit yang, kalau kita ada duit banyak lah kan, beli kamera yang terbaik yang kita boleh beli. Lepas tu kita belajar foto. Bagi saya tu ada pro and con jugalah. Pasal proses nak belajar foto ni dia ambil masa yang boleh kata lama lah kan. Untuk teknikal tu mungkinlah tak lama sangat, tapi untuk betul-betul nak menghayati foto tu dia ambil masa yang lama. Macam kamera sekarang ni rasanya kebanyakan kamera dalam lingkungan harga DSLR lah. DSLR tu pun mirrorless dalam 2000 ke bawah tu kebanyakannya dah cukup bagus lah. Contoh macam kamera ni wife saya beli, isteri saya beli EOS 100D ni dalam rasanya 1000 saja kot. Maksudnya masa tu dalam 1000 lah dengan lens 18-55mm ni. Benda ni, kamera ni saya pernah buat masa bercuti ke Bali tu. Dan saya pernah print saiz besar lah, saiz photobook dalam 10x12. So hasil kualiti dia bagi saya puas hati lah. Cuma tak boleh, janganlah kita comparekan dengan harga kamera yang 8,000, 9,000 kan. So untuk kamera DSLR EOS 100D ni yang harga dalam 1,000 dengan lens sekali, so dah cukup dah untuk saya buat macam-macam gambar lah. Yang penting kamera yang kita nak beli tu, kalau betul-betul kita nak belajar foto, dia mampu untuk yang boleh kita adjust ni lah, adjust focus secara sendiri, adjust auto, adjust apa ni, shutter dan aperture. Kalau kita boleh adjust 3 benda tu, ISO kita boleh adjust, shutter kita boleh adjust, dan aperture kita boleh adjust. So benda tu kita boleh belajar benda tu. Kalau benda yang tak nak adjust ni, kita guna smartphone je lah kan. Dan sebelum tu untuk kamera pertama digital yang saya beli dulu ialah Nikon D70S ni lah. Masa tu dalam tahun 2005 ke apa, lebih kurang macam tu. Kamera D70S ni antara kamera DSLR entry level yang mampu milik lah. Walaupun harga tu masa tu dengan lens 18-70 ni dalam 3,000 ke 3,500, masih lagi kategori mahal. Tapi waktu tu kamera DSLR yang lain-lain tu lagi mahal daripada yang ni lah. Dan dulu masa mula-mula keluar tu, D70S ni antara ramai orang, terutamanya wedding fotografer carilah. Sebab masa tu orang masih baru dalam proses penghijrahan daripada filem kepada digital lah. Ni D70S ni dalam 6MP. So untuk zaman sekarang ni dalam 4-5 tahun kebelakangan ni, ataupun sekarang ni lah, kebanyakan kamera dalam lingkungan harga 2,000 ke bawah, 1,500 ke 2,000, kita dah boleh beli body dengan lens sekali. Saya tak nak sebut model pasal banyak sangat. You boleh tengok dalam Shopee ke Lazada ke, harga kamera antara DSLR atau mirrorless dalam 1,500 ke 2,000 atau 2,500 dah boleh dapat kamera yang dalam 16MP ataupun lebih 20MP, walaupun dia bukan full frame. Dan kamera tu dah mampu memberikan hasil yang cukup baik lah kalau kita guna setting-setting yang tertentu lah. Contoh lah, kalau kita guna kamera jenis murah macam RM1,000 ke bawah ke, atau 1,500 atau 2,000 ke bawah, mungkin high ISO dia tak cukup bagus. Dan kita gunakan kekuatan dia yang mana high ISO rendah dia bagus lah, untuk ambil gambar landscape dengan pemandangan dengan cahaya yang bagus tu. Dalam kalau kita guna ISO 100, 200, 300, bawah 1,000, dan kebanyakan kamera entry level ni dia boleh hasilkan gambar yang cukup bagus lah. So tak perlu rasanya kita nak beli kamera yang harga 5,000, 6,000 ataupun 10,000 kan. Ni kepada yang pasal orang yang mula-mula belajar fotografi ni ataupun baru minat nak fotografi ni, bukan semuanya tak ada duit. Ada setengah tu dia businessman, ada setengah tu dia mungkin doktor, lawyer, engineer kan, dia ada duit. Setakat nak beli kamera harga 10,000 tu bagi dia tak masalah. Tapi dia tak ada knowledge dalam bidang foto tu. Maksudnya dia zero knowledge tentang ISO, aperture, shutter, lepas tu roll of third apa semua tu kan. Tapi dia mampu beli kamera. Tu tak salah pun kalau dia nak beli kan, duit dia ada kan. Cuma benda proses nak belajar pun tu dia ambil masa. Jadi kalau kita ada duit, kita beli kamera harga 10,000, lepas tu kita expect terus jadi macam hasil karya jurufoto National Geographic, memang agak susah lah kan. Mungkin 1-2 kali gambar kita boleh dapat gambar yang terbaik lah. Tapi untuk jadi orang kata menghasilkan gambar yang berkualiti
dengan kekerapan yang selalu, dia bukannya satu proses yang mudah lah, maksudnya dia perlukan pembelajaran yang bertahun-tahun. Jadi bukannya automatik kita ada duit RM10,000, kita beli kamera yang harga RM10,000 dengan lengkap, ambil gambar, switch kepada program, terus gambar kita jadi wow kan. Dia kebarangkalian tu mungkin ada, tapi satu dua gambar lah, lepas tu mungkin dia tak apa nak jadi lah. Pasal orang yang macam National Geographic tu kebanyakan dia ambil masa berpuluh-puluh tahun lah untuk jadi di mana mereka berada sekarang lah. So pendapat saya, kalau siapa yang baru nak mula belajar foto, walaupun dia ada duit, tak salah beli yang entry level lah. Entry level ni dalam mungkin bawah RM5,000 ataupun RM2,000 ke bawah, untuk kita biasakan diri dengan, paling tidak pun dengan guna ISO, adjust ISO, adjust secara manual, adjust shutter, adjust aperture. Bila kita dah mahir dengan benda-benda tu, mungkin kita boleh, barulah kita tahu yang kamera ni tak cukup, orang kata bukan tak cukup power lah, tak cukup atau tak memenuhi kehendak kita. Contohlah bila kita dah belajar, dah pegang setahun kamera tu, baru kita tahu minat kita kepada landscape. Landscape dia perlukan lensa yang wide. Mungkin kita akan tambah lagi duit untuk beli lensa yang wide. Lepas tu kita tambah filter lagi, tripod yang bagus. Ataupun bila kita dah belajar foto tu, kita rasa kita minat kepada bird fotografi. Bird fotografi ni perlukan lensa yang panjang, telefoto lah yang besar, at least paling kurang 400mm, dan harga dia berbelas ribu dan berpuluh ribu dia punya lensa tu saja. Jadi kalau kita dah ada asas yang kuat, kalau kita beli lensa yang mahal macam tu, jadi kita boleh maksimumkan penggunaan dia tu. Tak adalah kita simpan terperap je dekat rumah kan. Pasal saya tahu ada member saya yang boleh katakan kewangan dia kukuh, dia mampu beli macam-macam jenis kamera. Lepas tu orang kata collect dust dalam, orang kata dry cabinet kan. Ada juga yang jual lah. Pasal dia boleh beli, dia ada duit, dia boleh beli. Sekat ada kamera baru dia beli, ada kamera baru dia beli. So tak ada masalah bagi dia. Dia bukanlah tak rugi. Tak rugi apa, rugi juga pasal dia beli tak guna. Tapi dia dah jadi macam kamera collectors lah. Tengok, kamera ni power, aku beli lah. Aku beli pasal dia duit banyak kan. Cuma tu lah dia gagal memanfaatkan kamera yang ada tu lah. Sedangkan kamera yang entry level pun dah boleh ambil gambar yang bagus lah. Contoh macam kamera D70S saya guna ni, saya pernah bawa dia naik ke Gunung Kinabalu dan saya sempat buat buku lagi pada tahun 2005 ni, photobook ni. Untuk saiz 8R ni dah okey dah, dah cukup dah. Gambar-gambar kenangan masa saya dengan isteri saya naik Gunung Kinabalu tahun 2005 tu. So tengok penggunaan lah benda ni, gambar masa di Gunung Kinabalu. Dia cuma kadang-kadang, ya saya pun pernah jadi beginner juga kan. Kita beranggapan bahawa kalau kita beli kamera mahal, gambar kita akan jadi wow kan. Kalau kita pakai kamera murah ni, gambar kita kan biasa-biasa. So persepsi tu akan wujud, ataupun memang secara natural akan wujud di kalangan orang yang baru berjinak-jinak dengan foto lah. Dia rasa kalau aku beli kamera power, gambar aku mesti power. Ataupun kalau aku beli kamera yang harga RM10,000, RM20,000, gambar aku, hasil gambar pun dah tu macam National Geographic lah. Dia hakikat dia tak macam tu. Tambah-tambah lagi kalau sekarang ni kita banyak tengok gambar di smartphone kan. Smartphone ni kita tak boleh judge dia punya noise, dia punya kualiti gambar dia tu, sebab orang kata apa, dia screen dia kecil kan. Kalau kita blow up gambar tu, baru kita tahu gambar ni pecah lah. Baru kita tahu yang kenapa setengah profesional tu dia perlukan kamera tertentu untuk hasilkan gambar yang lebih baik lah. Pasal bukan saja kepuasan, kadang-kadang dari segi teknikal ataupun kemampuan kamera tu menghasilkan sesuatu tu penting bagi dia. Macam kalau dia minat sport kan, mungkin lepas dia setahun dua dia belajar foto ataupun dia tahu tentang foto, dia minat ke arah sport. Sport ni dia macam agresif kan, dia perlukan kamera yang pantas, shutter focus yang laju, aperture focusing yang pantas, dan macam-macam lagi yang berkaitan dengan teknikal lah. Dari situ dia belajar. So kalau beli, kita ada duit RM10,000, kita beli kamera harga RM10,000 atau RM20,000, lepas tu kita gagal memanfaatkan benda tu kan. So jadi macam rugi lah. Baik kita beli kamera harga RM5,000, lepas tu ada RM5,000 lagi, kita boleh melancong sana sini. Bukan melancong lah, macam berjalan lah. Tak semesti nak pergi luar negara atau dalam Malaysia road tour kan. Kita boleh hasilkan gambar yang lebih baik dengan menggunakan duit yang kita habis untuk kamera saja kan, tapi terperap dalam rumah saja kan. So jadi itulah dia sedikit perkongsian tentang kamera ni kan. Kalau nak tanya model apa tu, bagi saya sekarang ni kamera dah banyak yang bagus dah. Senang cerita,
Kalau kita boleh beli kamera DSLR atau mirrorless dalam 2,500 ke bawah, ataupun 1,500, 1,500 ke 2,500, percayalah kamera tu dah cukup baik dah. Cuma untuk tampak aksesori tu, dalam masa kita belajar tu baru kita tahu apa yang kita perlu. Kita minat landscape ke, minat street ke, minat bird photography ke, dan minat photojournalism ke. Pasal selagi kita orang kata tak berada dalam dunia foto tu, ataupun tak pernah main lagi, kita tak tahu kita punya genre ke mana. Pasal ada juga kawan-kawan saya mula-mulanya minat landscape, air terjun lah, pemandangan. Lepas tu lama-lama dia dah tukar kepada street. Ada setengah orang tu pula dia minat bangunan, pemandangan. Lepas tu tengok dia dah beralih kepada macam foto essay pula kan. So mungkin kepuasan dia tu boleh berubah-ubah. Tu bergantung pada minat masing-masing lah. Okay lah.